Assalamualaikum, apa khabar semua? Kami berada di area Damansara untuk melihat Hyundai Elantra serba baru generasi ke-7. Dan kita tak dapat nak beritahu harga sebab hari ini hari Selasa, dan kandungan ini, video ini hanya dapat kami muat naik hari Jumaat ini. Jadi kalau dapat harga pada hari Jumaat semasa video ini diterbitkan, tolong lihat di ruang butiran di bawah untuk harga dan butiran-butiran lain yang kami belum dapat tahu. Tapi untuk hari ini kita sudah dapat pun taklimat tentang teknikal, spesifikasi dan juga ciri-ciri yang kami rasa antara terbaik di dalam segmen. Tapi kereta CBU lah. Import sepenuhnya daripada Busan, Korea. Sepenuhnya. Jadi harga tu pun mari kita tengok tinggal lebih dekat. Bermula dengan ni. Ini dia enjin dia. Enjin dia menyala ni. Ada bunyi ketek-ketek sikit-sikit je. Selain daripada tu tak ada dengar apa-apa. Nampak agak senyap, rapi gaya operasinya. Tetapi hanya 1.6. Hanya 1.6 liter, mengeluarkan 123 kuasa kuda dan 154 Nm torque. Hyundai Malaysia mengatakan bahawa dalam perhitungan mereka, kajian pasaran, mereka dapati bahawa enjin spesifikasi sebegini ini sudah pun memadai untuk pasaran kita. Ia digandingkan dengan transmisi CVT generasi terbaru. Yang ni pula adalah enjin Gamma juga, tapi Gamma generasi kedua ataupun dah di tingkat taraf lah untuk generasi kedua. Yang transmisi CVT tu pertama kali dibawa masuk ke dalam Malaysia dan ia mengandungi 8 kelajuan maya. Jadi dia CVT lah kan. Tengok belakang dia. Lain macam. Daripada dulu Elantra ni memang segak keretanya. Boleh lihat review yang kami telah lakukan sebelum ini. Tapi yang model sebelum ini hanya datang dengan 2 liter. Yang facelift generasi ke-6 tu hanya datang dengan enjin 2 liter. Yang ni hanya datang dengan enjin 1.6 sahaja. Tapi paras rupanya kalau keluar varian turbo 1.6, dan bayangkan Hyundai N terbaru. Kita tutup bonet dia. Tak payah, belah sana ada nampak bahagian depannya. Jadi kalau kita tengokkan model N yang terbaru dengan generasi ini, pastinya sangat menarik. Tu dia. Ada unsur-unsur Mazda sikit kalau tengok dekat bahagian bumper dan bonetnya. Tapi tak lain tak bukan, memang tersendiri Hyundai. Selain daripada paras rupa yang menawan, kita tengok ada dimensi dia dan nisbah dia macam coupe. Selain daripada tu, ruang dalamannya pun agak menarik. Jadi ruang dalaman ni ada 2 pilihan. Satu adalah yang berwarna cerah sikit ni, macam kelabu. Lagi satu gelap sepenuhnya. Kita akan masuk dalam kereta lagi satu dan lihat yang gelap sepenuhnya. Tapi tengok ni, dia punya seni bina baru, serba baru. Lain macam ni. Rasanya segmen C lain tak nampak moden ini dan sekemas ini. Nampak tu. Dan kalau dilihat bahagian putih ni, ini pun saya tak tahu kenapa tinggi sangat. Tinggi ni sebenarnya dia akan memberikan satu sindrom kereta mewah yang seumpama menyempitkan suasana. Tapi saya disyorkan bahawa ia adalah untuk menambahkan pengalaman ataupun rasa mewah dan terselubung. Masalahnya bila rasa terselubung ni kan, dia rasa sempit lah sikit. Nampak dia, kaki semua mesti kena kan. Tapi bolehlah pegang tangan, tak tahu kenapa kan, kalau pemandu bawa macam gila kot.
Saya tak apa setuju ada benda-benda macam ni. Dengan yang ni pun nampak tak menghadang untuk kita nak ambil cawan atau minuman. Tapi tujuannya adalah untuk mengasingkan penumpang dan pemandu. Jadi nampak warna, tema warna tu pun belah sana putih sampai ke sini, belah sini semua hitam. Kalau untuk dalaman yang berwarna cerah ni ataupun biru tona, kita dapat fabrik dekat sini ya. Kalau yang satu warna saja, yang hitam tu saja, dekat sini ada macam balutan kulit lah. Nampak tu. Bahagian belakang kerusi pun nampak ada dui tona juga. So dia bukan dui tona ni, pelbagai tona. Hitam, kelabu, dan kelabu sambung ke sini. Dan bahagian kulitnya kelabu cerah, macam seagam putih. Minat juga. Menarik. Tu dia. Tengok steering dia, agak unik. Tempat duduk belakang ni, main kelik saya, kedudukan saya. Tempat duduk belakang ni okey. Atas ni macam taklah seluas-luasnya sebab dia ada macam bentuk jatuh ke belakang macam kupir tu kan. Tapi okey lah, masih boleh lagi. Kalau orang yang tinggi 6 kaki, contohnya 5 kaki 11, masa agak ketat sikit lah. Tapi ke tepi tak ada. Ke tepi taklah tak sangat. Dia punya pembukaan ni agak luas sampai ke bahagian bahu ni. Jadi keluar masuk okey, keluar masuk kaki taklah terhadang sangat. Cuma ruang letak kaki ni, ruang bawah kerusi ni tak begitu tinggi. Jadi nak letak kaki bawah ni macam taklah selesa sangat, dia dah terkepit kaki tu. Selain pada tu okey, bukan terbesar di dalam segmennya tapi memadai. Cuma kita nampak ruang kepala untuk orang depan dia ada lekuk sikit sini, jadi dia melegakan lagi ruang atas kepala untuk penumpang hadapan. Tapi penumpang belakang dekat sini dia turun sikit. Jadi dan yang lagi herannya, nampak belakang tu. Nampak belakang? Tak nampak apa kan? Dia punya garisan boot bahagian atas tu punyalah tinggi. Kenapa ya? Kita dapat lihatkan ini. Daripada bahagian paling tinggi boot ini sampai ke bumbung, nampak situ. Tak banyak beza kan? Jadi ini sangat tinggi. Dan kita boleh nampak para dalam ni pun curam menjunam macam tu. Kenapa? Mungkin untuk memberikan lebih ruang di belakang. Dalam ruang muatan belakang. Ingatkan ada powered automatic tadi. Tak ada. Okey, saya difahamkan sekitar 480 liter boot belakang. Dan boleh nampak ruang yang disediakan itu agak berguna. Dia tak berlekuk-lekuk sangat dan tak ada apa-apa yang terbonjol-bonjol sangat. Supaya kita boleh menggunakan sepenuhnya ruang. Setengah kereta tu dia cakap aja besar dari segi ukuran liter, tapi secara praktikalnya kurang boleh digunakan lah. Cuma yang ini okey, yang ni aja tak okey. Ni nampak dia agak tinggi ya, dia punya bibir belakang dia. Jadi nak masukkan barang yang berat, dia akan jatuh ke debu. Tapi ada lagi ruang. Sepatutnya ada tayar spare untuk kereta ni, tapi tak dibekalkan untuk pasaran kita. Hanya diberi tayar repair kit. Ini macam foam ya, ataupun buih cecair yang akan menyumbat lubang di dalam tayar. Serta dia bagi juga ni pump angin tayar. Mana masuk ni pump angin tayar. Cumanya kalau jadi macam saya baru ni, ada orang memandu kereta saya dan langgar sisi kaki 5, tayar koyak. Tayar saya koyak pada belah sisi atau side wall belah dalam. Jadi kalau tayar koyak tu, minta maaf lah, pakai foam takkan bantulah. Di situ kita benar-benar memerlukan tayar ganti. Kalau tak tayar saiz penuh pun, dapat tayar kecemasan saiz space saver tu pun, saiz kecil tu pun jadilah kan. Cakap pasal tayar, ini pun CBU datang sepenuhnya daripada Korea.
ukuran 225-45-17 dan jenama Camho Extra PS71. Ya. Zoom sikit mana fokus? Tu dia. Camho Extra PS71. Ya. Saya tak pernah cuba tayar ni. Camho sekarang dah boleh tahan lah kan, tapi saya belum pernah cuba lagi tayar ni. Dan okey, sekarang kita nak cerita tentang ruang dalaman dan juga satu ciri yang dia menang lah lawan mana-mana pun dalam segmennya, iaitu ADAS, Advanced Driver Assist System, sistem bantuan pemanduan canggih serba baru. Kita tengok dulu paparan meter yang ada. Mana signal ni? Okey, kita padam ni dulu. Sibuk. Okey, dekat depan ni ada paparan skrin. Kita tutup pintu. Ada skrin penuh 10 inci. Wah, menarik. Kita fokus sikit. Itu dia. Jadi ada skrin 10 inci. Dan skrin ini paparan meter ataupun meter pemandu lebih besar daripada skrin sistem multimedia. Yang ni hanya 8 inci lebih. Yang ni 8.25, sorry. Yang ni 8 inci. Dan kalau nampak, dia cuba menggunakan bahan yang menampakkan seumpama dia bersambung. Dekat dalam kamera ni nampak lebih jelas perbezaan antara bahagian skrin dengan bahagian piano black finish ni. Tapi kalau tengok mata kasar, dia lagi sepadan. Dia lagi susah untuk nampak perbezaan di mana skrin berhenti dan di mana plastik bersambung. Belah sini pelik sikit. Belah sini pelik sikit. Saya tengok tanpa bayangan. Okey, macam ni. Yang ni tak ada apa. Ini hanya sebenarnya macam apa, tanda-tanda plastik aja. Tak ada fungsi langsung. Jadi bila tanya orang Hyundai, dia kata boleh lah letak phone dekat sini, tampal dengan suction cup. Betul jugalah kan. Kita tampal suction cup, kita boleh letak phone di situ, alat peranti dan pelbagai lain. Ini cantik. Memang premium lah nampak. Walaupun bahagian atas sini contohnya masih menggunakan permukaan yang keras, tapi atas sini ada macam ionic, permukaan lembut sikit. Sini pun ada permukaan lembut, soft touch. Sini keras. Adalah gabungan-gabungan bahagian lembut dan keras, tapi keseluruhannya tetap nampak agak atas lah kan. Atas. Ada wireless charging. Dia cakap, tengok tombol gear ni. Menarik. Ada drive mode. Drive mode ada 4. Mari kita tekan. Ada Eco, Sport, Smart dan Normal. Dan dia akan ubah-ubah jugalah paparan meter untuk mewakili setiap mode. Dan kalau kita tengok dalam sini pula, tadi dia ada tunjuk. Mari kita cari dekat setting sini, vehicle. Mana? Bukan seat. Okey, seat seat ni dua-dua, pemandu dan penumpang hadapan, ada hawa dingin yang keluar daripada kerusi ini dan juga hawa panas. Jadi dia pendingin dan pemanas dua-dua boleh keluar daripada kerusi ini. Kita dia mana ni? Ni dia. Ini dia. Teng. Teng. Boleh panas. Ini sejuk, ini panas. Dan kalau kita buat secara automatik, dia boleh control that use auto controls. Kita boleh sesuaikan fungsi smart seat warmer atau steering wheel warmer dengan sistem pendingin hawa keseluruhannya. Jadi kalau kita pasang aircon aja, kita boleh tetapkan bahawa kerusi pun secara automatik berjalan sama sekali dengan aircon. Dan bukan itu saja, ni steering ni pun ada elemen pemanas. Jadi kalau kita suka bawa atau memandu dengan aircon begitu kuat sampai menggigil, tapi tangan tak beku, tak kebas, bolehlah buat pemanas. Dan juga tu cermin luar tu pun ada elemen pemanas. Jadi seperti juga tingkap belakang ataupun cermin pandang belakang tu,
yang ada elemen pemanas untuk membuang kabus. Cermin sisi pun ada fungsi itu. Selain daripada itu ada port USB 2, satu sini dan satu di dalam sini. Port USB, lagi satu port USB ni lebih untuk menghubungkan dengan sistem multimedia. Battery discharge warning, please use system after starting vehicle. Apa dia cerita ni? Ni dia tak ada kamera sekeliling 360 darjah, yang tu tak ada. Tapi dia ada ADAS. Yang ni kita cerita sekejap lagi. Kita lihat pula yang bahagian dalaman serba gelap, serba hitam. Agak lain suasananya. Dan selain pada warna, yang ni bukan fabrik yang ni macam balakan kulit. Jadi anda boleh pilih mana-mana warna yang disediakan dengan pilihan yang dalaman gelap ataupun dalaman cerah. Dan ini mari kita sambung cerita pasal skrin tengah ni. Kita tutup pintu. Okey, ini lagi satu pameran tetapan yang ada pada meter pemandu ni. Jadi selain daripada yang kita nampak tadi dengan drive mode tadi, Eco Sport, Smart, kalau yang tadi kita dah tengok, kalau kita pilih yang jenis yang ini, tak kira mana-mana tetapan pun kita dapat skrin jenis ini. Dan belah kanan ini adalah pemberitahuan. Dia segala notis akan timbul situlah. Macam ni. Dia akan menggantikan meter RPM. Kita tukar balik ke mode Smart. Jadi kita boleh kawal juga dekat sini mode dan sebagainya. Ding 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 ding. Mana? Sini. Contoh. Ni butang sini. Okey. Mari kita tekan OK for settings. Ding ding ding. Driver attention. Okey, macam-macam ada kat situ. Mari kita keluar balik. Saya akan ceritakan sikit tentang segala sistem ADAS yang ada pada kereta ini, yang terbaik dalam segmennya. Okeylah. Satu je saya nak merungut sikit. Di belakang tak ada pengecas USB. Ya, ada hawa dingin saja untuk belakang, tapi tak ada pengecas USB. Ini tak apa ni sebenarnya. Dia kata boleh switch. Switch apa? Kita dah sorokkan kunci dalam tu. Agak kalau kita biar kunci dalam tu kan, Hyundai nanti menggelabah tak nak cari. Biar sorok dalam tu sekejap kan. Sebelum ni Toyota Altis dalam segmen ini mempunyai ADAS yang sangat menyeluruh, tapi ini lagi banyak. Jadi dia menggunakan radar dan juga kamera dekat situ. Dia ada gerak luncur automatik ataupun pelayaran automatik, dan ia dapat memperlahankan kereta dengan sendiri berdasarkan keadaan trafik. Tapi yang ini boleh juga sampai terhenti sepenuhnya, dan selama 3 saat kalau kereta depan tu bergerak balik, dia pun bergerak sendiri. Kalau lebih daripada 3 saat, kita kena tekan resume lah ataupun tekan pedal minyak, dia akan gerak balik. Selain daripada itu, ia juga ada macam Toyota tu lane tracing. Dia panggil lane follow. Jadi dia ada 3 tahap ya. Satu bab-bab lorong ni lah. Satu adalah amaran tersasar lorong. Jadi kalau kita langgar line putih tu, kamera dapat tangkap, dia akan kata titit. Kau ngigau ni, mimpi. Tapi yang ini dia boleh tarik steering sekali untuk kembalikan ke dalam lorong kita. Tambah lagi ada yang macam lane follow tu, dia akan memastikan kereta betul-betul di tengah-tengah lorong. Ini dah ada. Okey, tak cukup lagi. Bab dia nak brake sendiri tu tak ada masalah lah kan. Kereta lain pun ada. Jadi kalau tak pakai cruise control pun dia boleh brake kecemasan sendiri. Produk pun boleh kan. Tapi yang ini bukan setakat kereta, motosikal dia dapat kesan, pejalan kaki dapat kesan, basikal pun dia dapat kesan. Malahan kalau dia membuat belok, kalau dia membelok di selekoh, di simpan 3 contohnya, dia punya pengawasan dia tu agak meluas. Dia wide macam wide angle.
Jadi kalau macam contoh daripada bahagian sini, kita masuk simpang, lepas tu ada kereta sini pun dia dapat kesan. Dapat kesan dan boleh membreakkan dengan sendiri. Dan ialah kalau kita mimpi dekat lampu isyarat ataupun di sesak lampu raya, kereta depan bergerak, kita pulang bergerak, dia boleh bunyi-bunyi jugalah. Tambah pada tu, dia juga boleh memberhentikan dengan sendiri dengan ini kita selalu ada blind spot monitoring ataupun pengawasan titik buta. Kereta ini bukan setakat boleh ada pengawasan titik buta, dia boleh juga menghalang daripada kita tukar lorong jika dia dapat kesan ada kereta datang daripada belakang. Jadi dia punya blind spot monitoring tu sekali dengan assist, dia akan tolak balik steering, kata tak boleh tukar lorong ni, ada kereta. Kalau kita berhenti, katakan kita dah sampai kedai ke rumah ke kan, ada penumpang belakang nak keluar dan ada kereta datang daripada arah sini, kita tak perasan, bila orang belakang ni nak buka pintu, dia akan memberi amaran bunyi dan juga pemberitahuan notis di paparan meter pemandu. Sampai macam tu sekali. Saya pun selalu bila sampai balik rumah, saya parking kat luar, dekat depan, betul-betul depan pagar. Bila anak nak keluar tu, saya selalu pesan, tunggu kejap, ada kereta. Sebab saya nampak cermin sisi kan, tunggu kejap. Saya selalu ingatkan, tengok kereta. Tapi dengan ayat ni, dia siap ada boleh beri amaran untuk kita. Dan ni lintasan belakang ni, dia ada rear cross traffic alert, lintasan trafik di belakang. Dan semasa kita mengundur, dia punya sistem lintasan trafik belakang ni juga boleh menghentikan kereta dengan sendiri walaupun kita sedang tekan minyak untuk mengundur, supaya mengelakkan pelanggaran daripada kereta yang datang daripada arah sini contohnya. Jadi ada kereta datang arah sini, kita baru nak undur keluar daripada tempat ruang parkir, dia akan berhentikan sendiri. Jadi banyaklah bantuan dia kan. Adakah ia akan berfungsi dengan baik dalam dunia yang sebenar? Hanya pandu uji sajalah yang dapat menentukan. Jadi sehingga kita mendapat kereta ini untuk pandu uji selengkapnya, apa pendapat? CBU tak murah. Tapi tak murah dia pun takkan lebih mahal daripada Mazda 3 lah kan, 160,000. Tak mungkin lah, takkan lebih mahal daripada Mazda 3 160,000. Dan saya difahamkan Mazda 3 pun sebenarnya taklah banyak sangat melangkaui jangkaan, tapi jualan dia sebenarnya agak memuaskan, yang saya diberitahulah oleh pihak Mazda. Jadi harga 160,000 untuk segmen C kecil itu pun orang boleh mampu nak beli dan agak laris. Yang ni macam mana? Itulah jenama Hyundai ni sekarang. Apa pendapat orang ramai? Dah ada kepercayaan ke tidak? Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, sehingga kita dapat kereta ini untuk pandu uji selengkapnya. Terima kasih menonton dan selamat membeli belah. Sekejap, dah habis pengembaraan ni. Mana mas? Jaga SOP.